Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Tarifan dari kumpulan 9 akan memulakan pembentangan ini. Kami sekumpulan telah bersepakat bahawa poster yang terpapar merupakan poster pilihan kami, dan kami menerapkan beberapa elemen ataupun gaya kubisme. Saya sebagai pemula pembentangan akan menerangkan tentang sejarah kubisme. Kubisme bermula di sekitar tahun 1907, iaitu ketika Picasso mulai menggunakan gaya ini dalam karyanya yang berjudul Demons Celeste and the Evigon. Karya ini disebut sebagai prototipe atau karya pra-kubisme, dan dalam karya ini sudah tampak berbagai ciri-ciri aliran kubisme seperti distori yang radikal pada hidung dan latar berfragmentasi, dan mata yang posisinya janggal namun memberikan ekspresi yang estetik. George Braque yang melihat lukisan itu di studio Picasso merasa tertarik dan menganggapnya gaya yang digunakan Picasso tersebut dan mengeksplorasi gaya yang serupa pada karyanya. Terima kasih, itu saja daripada saya. Sekian. Nama saya Muhammad Sazwan Biraduan. Saya akan membentangkan tentang biodata Pablo Picasso. Nama sebenar Pablo Picasso ialah Pablo Ruiz y Picasso. Beliau telah dilahirkan oleh ibunya di Malaga, Spanyol pada tahun 25 Oktober 1881. Selain daripada menjadi seorang pelukis dan pengukir arca di Spanyol, beliau dan George Braque telah terkenal sebagai pengasas Cubism pada abad ke-20. Lazimnya, karya beliau mengikut tempo, iaitu tempo biru, tempo ros, tempo dipengaruhi 98 Afrika, Cubism Analysis dan Cubism Synthetic. Tempo-tempo tersebut mempunyai tahun-tahun yang tertentu. Pablo juga merupakan artis pertama yang berjaya menggunakan media massa bagi memperkenalkan seninya dalam bidang perniagaan. Baiklah, sebelum Pablo ini juga berpindah ke Paris, beliau telah mendapatkan pendidikan awal seusia 14 tahun dan beliau telah lulus sebuah peperiksaan sebelum beliau melanjutkan pelajaran beliau ke Barcelona School of Fine Arts. Okey, pada tahun 1907 pula, beliau telah menghasilkan sebuah lukisan yang diberi nama Les Demoiselles d'Avignon, yang mana lukisan ini telah menjadi satu tanda kemunculan awal Cubism yang telah menggegarkan dunia seni. Pada tahun 1937 pula, beliau telah menghasilkan sebuah lukisan yang bertujuan untuk memberi protes sosial yang diberi nama Surrealistic Guernica. Okey, kemudian karya seni beliau ini telah berakhir akibat beliau meninggal dunia pada tanggal 8 April 1973 di Perancis. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan elemen poster. Elemen poster ini sangatlah penting untuk menghasilkan poster yang baik. Okey, elemen poster terbahagi kepada 4, iaitu warna, reka letak, tipografi dan juga ilustrasi. Okey, warna. Warna pula terbahagi kepada 3, iaitu warna asas, tertier dan juga sekunder. Okey, penggunaan warna yang baik sememangnya dapat menarik perhatian para audien. Okey, warna yang digunakan di dalam poster kami adalah warna hijau, warna biru dan juga warna ungu. Okey, seterusnya berkaitan dengan tipografi. Okey, tipografi di mana muka type yang tepat seperti variasi style dan juga saiz Roman yang bersesuaian dapat menarik perhatian para audien. Okey. Sebagai contoh, apabila kita lihat poster yang telah kami hasilkan, okey, so audien dapat faham apa yang kami hendak sampaikan, seperti online shopping. Oh, itulah tajuknya, online shopping. Okey, seterusnya ialah reka letak. Reka letak yang sifatnya sebagai penyusunan seperti tipografi ataupun objek-objek yang terdapat dalam poster itu. Okey, seterusnya berkaitan dengan akhir sekali berkaitan dengan ilustrasi, iaitu tentang keseimbangan agar ianya bersesuaian dengan mesej yang hendak disampaikan. So, itu saja. Sekian, terima kasih.
Kubism mempunyai 4 jenis, iaitu kubism Keyesianian, kubism analitik, kubism kristal dan kubism sintesis. Untuk kubism pertama ialah kubism Keyesianian pada tahun 1908 hingga 1909. Ini adalah jenis yang fasa awal dari kubism kerana ia masih muda dan terinspirasi oleh karya Keyesian. Pandangan terhadap Keyesian banyak mengilhamkan seniman-seniman untuk mengambil dari sudut perspektif yang lebih positif. Salah satunya ialah karyanya lebih dinaamik dan tidak menitik beratkan unsur alam. Kedua ialah kubism analitik yang merupakan kubism kedua yang berkembang dengan cara yang lebih sistematik. Karya ini mendasarkan kepada konteks latar belakang dan sudut pandangan yang lebih meluas. Picasso dan Braque membatasi subjek mereka pada genre tradisional dan still life. Selain itu juga mereka juga membatasi palet mereka dengan menggunakan pada ton warna bumi dan abu-abu yang dimatikan untuk mengurangi kejelasan antara bentuk figura. Baiklah, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan dua jenis kubism yang lain, iaitu kristal dan juga sintesis. Kristal ia lebih ditekankan kepada bidang geometri kerana ia saling bertindih, ataupun nama lainnya adalah juxtapose. Ini kerana ia lebih kepada formalitik, kerana bentuknya non-representatif geometri, kerana ia hampir memenuhi ataupun menguasai seluruh elemen seni. Dapat dilihat kepada poster kami, bentuk-bentuk geometri yang bertindih menimbulkan satu kesan yang indah. Okey, seterusnya adalah sintesis. Sintesis ia lebih kepada menyusun dan menggabungkan benda non-cat pada lukisannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terdapat beberapa ciri kubism. Antaranya ialah memotong, distorsi, overlap dan penyederhanaan. Memotong adalah karya yang bercorak kubism yang menampilkan objek terkesan dipecahkan kepada beberapa bahagian sebelum dianalisis dan diatur kembali kedudukannya sehingga menampakkan seolah-olah ia nampak dari pelbagai sudut. Seterusnya ialah distorsi. Distorsi ialah pecahan objek yang diputar balikkan dari pelbagai sudut bagi menjelaskan objek yang digambarkan dalam konteks dan yang lebih besar. Terima kasih kepada saudara Syazmi kerana memberikan saya peluang untuk menerangkan ciri-ciri yang terdapat dalam poster tersebut. Ciri-ciri yang terdapat dalam poster tersebut selain daripada apa yang diterangkan oleh Syazmi sebentar tadi adalah overlap. Overlap yang dimaksudkan di sini adalah permukaan yang dihasilkan dalam sesebuah karya kadangkala bersilang antara satu sama lain sehingga mengaburi kedalaman agar dapat menghasilkan lukisan atau karya yang memiliki ciri-ciri kubisme, dan ini menjadikan karya tersebut kelihatan menarik pada pandangan audiens. Penggunaan ciri ini akan menjadikan subjek lebih mudah untuk dikenal pasti. Dalam poster yang dihasilkan ini, ciri-ciri overlap yang dapat dilihat adalah bentuk muka manusia yang ada pada poster tersebut. Selain itu, ciri yang dikenal pasti melalui poster yang dihasilkan oleh kami adalah penyederhanaan. Kubisme analisis dapat dicapai dengan menyederhanakan objek ke dalam bentuk geometrik dasar dengan melihat objek tersebut dari pelbagai sisi secara bersamaan. Ini juga dapat menjadikan audiens menjadi mudah untuk mengenal pasti mana satu latar belakang dan mana satu subjek yang ada pada lukisan atau sesuatu karya tersebut. Sebagai contoh,
Imej kepala manusia, troli dan imej telefon pintar adalah hal benda dalam poster tersebut, manakala objek bersifat geometri yang berwarna hijau dan ungu pada poster itu adalah latar belakang. Ciri-ciri kubisma yang lain ialah menyusun, iaitu susunan kedudukan bentuk-bentuk geometrik yang terdapat di dalam karya yang dihasilkan. Selain itu ialah deformasi, iaitu melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap sesuatu objek yang dilukis. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Haikal bin Syarudin, nombor metrik 75789, dan saya akan membentangkan dua ciri terakhir adalah transpirasi, iaitu ketelusan dan ketelitian dalam menghasilkan sesuatu karya supaya karya yang dihasilkan kelihatan menarik kepada audiens. Dan seperti karya tersebut adalah macam cubism yang terdapat pada muka yang memakai topeng muka merupakan adalah salah satu ketelitian yang dihasilkan melalui karya tersebut, menjadikan dia menarik kepada audiens. Seterusnya adalah aneka jenis tampak, iaitu unsur-unsur seni reka yang terdiri daripada elemen-elemen asas yang penting dalam mengubah sesuatu karya seni, iaitu garisan, rupa bentuk, jalinan, ruang dan warna. Warna yang digunakan adalah keharmonian yang terdapat pada sebuah poster. Warna yang digunakan adalah menunjukkan keharmonian yang di dalam sebuah poster tersebut. Baiklah, itu saja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.